Pada masa ini, kehendak dua negara sedang diuji, Amerika Syarikat dan Israel. Diuji bukan sahaja dari segi keupayaan ketenteraan, tetapi pada sesuatu yang lebih mendalam. Sama ada nilai-nilai yang menjadi asas kepada negara-negara ini cukup kuat untuk menanggung tekanan ekonomi yang sebenar demi menghadapi ancaman strategik, ancaman terhadap diri mereka sendiri dan juga dunia. Karena dalam beberapa jam yang lalu, ujian itu sekali lagi menjadi sangat nyata. Di Teluk Oman, sebuah kapal pemusnah peluru berpandu milik Amerika Syarikat telah melepaskan tembakan ke atas sebuah kapal Iran, melumpuhkannya dan kemudian menghantar marin untuk mengambil alih kawalan. Ini bukan satu amaran, ia adalah penguatkuasaan. Pada masa yang sama, kini Iran menolak rundingan, menyifatkan tuntutan Amerika Syarikat sebagai tidak munasabah. Dan di tengah-tengah semua ini ialah Selat Hormuz seperti yang kita tahu, di mana kira-kira 20% minyak dunia mengalir. Sekarang, kebanyakan orang tidak mengikuti butiran di Timur Tengah, tetapi mereka merasakannya. Mereka merasakannya di pam minyak. Sebelum perang, harga minyak di Amerika Syarikat di bawah $3. Sekarang ia melebihi $4. Dan pegawai-pegawai Amerika Syarikat sudah pun mengatakan perkara ini boleh berlarutan selama berbulan-bulan. Jadi, akhirnya semuanya bergantung pada satu soalan mudah. Adakah Israel dan Barat sanggup membayar harganya? Untuk mengupas perkara ini, saya ditemani oleh rakan saya, David Magerman. David telah menghabiskan lebih 2 dekad di Renaissance Technologies, salah satu dana lindung nilai paling berjaya dalam sejarah. Beliau adalah doktor dalam bidang sains komputer, serta seorang pelabur dan dermawan yang terkenal. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, David telah melangkaui pasaran dan analisis berasaskan data kepada sesuatu yang lebih mendalam. Persoalan tentang identiti dan tujuan, baik pada peringkat pribadi maupun kebangsaan. David, terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, ia satu penghormatan sebenar. Saya gembira awak berada di Israel pada waktu ini. Bagaimana rasanya berada di sini? Luar biasa. 2 perjalanan terakhir saya telah dibatalkan. Jadi, saya terus menempuh perjalanan baru. Dan akhirnya, saya berjaya masuk ke negara ini. Bukankah tempat ini sepatutnya kita tinggalkan kerana sedang berlaku peperangan? Tidak pernah. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami. Kamu tahu, David, ada sesuatu yang kamu tulis menarik perhatian saya minggu lepas. Dan saya ingin kaitkan dengan apa yang sedang berlaku. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita lihat sudah tentu, tanpa sebarang kejutan besar, bahwa Iran cuba memecahkan sekatan yang dikuatkuasakan oleh AS, dan kita ada anggota Marine yang menaiki sebuah kapal, dan harga minyak akan terus meningkat seperti yang dikatakan oleh AS. Dan saya tahu, awak dan saya pernah bercakap tentang perkara ini, sama ada di depan kamera atau di luar kamera, tapi awak ada menulis sesuatu minggu lepas yang benar-benar menarik perhatian saya. Dan awak tahu, awak telah memberi perhatian kepada meme-meme berunsur antisemitik yang muncul dan mengatakan bahawa orang Yahudi bertanggung jawab terhadap kenaikan harga minyak. Dan reaksi awal saya adalah untuk menolak tuduhan itu. Dan saya nampak di sebuah stesen minyak di Ohio, ada satu papan tanda di sebelah pam yang tertulis, orang Yahudi buat ini. Jadi awak tahu, saya dan orang lain telah berkata, tidak, awak tahu, ini bukan salah kami sahaja. Tetapi artikel awak mengatakan, ya, memang kami yang buat. Ya. Jadi ceritakan sedikit tentang apa yang telah kami lakukan. Jadi saya rasa kesilapan yang telah kita buat dalam masyarakat barat ialah kita fikir kita adalah masyarakat yang berasaskan ekonomi. Kita adalah masyarakat kewangan dan segala-galanya berkaitan dengan wang. Dan segala-galanya berkaitan dengan sara hidup kita dan kesejahteraan kebendaan kita. Dan memperoleh lebih banyak wang dianggap sebagai kejayaan. Dan Anda tahu, Hasyam mencipta sebuah masyarakat manusia, haiwan dan manusia di puncak rantai. Dan Yahudi dengan jiwa ketuhanan mempunyai tanggung jawab tambahan untuk menjaga dunia. Tetapi kita adalah sebuah masyarakat manusia, dan kita sepatutnya saling mengambil berat antara satu sama lain, bukan tentang account bank kita. Dan apa yang kita hadapi dengan Iran dan dengan industri minyak serta dengan OPEC adalah perkara itu. Kita telah dijadikan tebusan oleh ancaman kenaikan harga minyak, yang menyebabkan kos semua barangan meningkat dan mewujudkan persekitaran inflasi serta mencabar sara hidup kita dalam jangka pendek. Dan kita telah membiarkan kejahatan mendorong pemerasan itu dan berjaya memeras kita. Dan apa yang kita pilih untuk lakukan bersama, pentadbiran Trump dan pentadbiran Netanyahu, ialah kita telah bersetuju untuk menyebabkan harga minyak naik dalam jangka masa pendek. Untuk mencapai kebaikan, untuk mencipta hasil yang baik di dunia, iaitu kebaikan yang membezakan antara yang baik dengan yang jahat. Dan kesanggupan untuk melakukannya, saya rasa sangat berani. Tetapi sepatutnya ia tidak perlu berani.
Idea bahawa kita perlu berani untuk mengalahkan kejahatan hanya untuk mengelakkan kehilangan sedikit wang adalah, pada pendapat saya, perkara yang rosak tentang masyarakat Barat. Dan saya rasa Israel berada di tengah-tengah dan orang Yahudi berada di tengah-tengah untuk akhirnya mengubah perkara itu. Ya, itu memang bijak. Anda tahu, reaksi spontan saya rasa kebanyakan orang adalah untuk menjauhkan diri daripadanya. Anda pula melangkah ke arahnya dan bercakap tentang idea bahwa kita sepatutnya sanggup melakukan perkara ini. Kita sepatutnya berbangga melakukannya. Kita sepatutnya berbangga. Juga di Amerika, maksudnya di Israel, kita perlu berbangga karena kita juga peluru berpandu sedang jatuh. Bagaimana kita nak jelaskan kepada rakyat Amerika biasa bahwa mereka perlu berbangga untuk melakukan perkara ini? Kita tak perlu. Ini saya rasa adalah premis palsu dalam perang PR, bahwa kita tak perlu meyakinkan orang bahwa kita ini baik. Kita hanya perlu jadi baik, dan kita tak perlu meyakinkan orang bahwa kita hebat. Kita hanya perlu jadi hebat. Dan saya rasa dengan cuba meyakinkan orang tentang perkara itu, ia sebenarnya melemahkan hujah tersebut. Kita hanya perlu lakukan apa yang betul. Dan jika kita lakukan perkara yang betul, dan Hashem membantu kita berjaya, dan kita mula membawa kebaikan di dunia, jika kita dapat mengalahkan Iran dan memecahkan sekatan di Selat Hormuz, serta melancarkan bekalan minyak dalam jangka panjang, kita tak perlu beritahu orang bahwa itu adalah baik. Mereka akan merasai kebaikannya dari masa ke masa. Dan akhirnya, apabila kita melakukan lebih banyak perkara baik dan berani seperti ini, orang ramai akan berhenti menentang kita, kerana mereka akan sedar bahwa kita adalah satu kuasa kebaikan di dunia. Tetapi apabila kita cuba meyakinkan mereka tentangnya, semasa semuanya masih berlangsung. Sebelum kita melihat manfaatnya, kita hanya kelihatan seperti kita sedang meminta maaf atas tindakan kita sendiri. Awak tahu, ia memang menakjubkan. Ia kelihatan seperti Iran, awak tahu. Bahkan sebelum konflik terbaru ini, awak boleh lihat mendiang, alhamdulillah, Ayatollah Khamenei. Dia pernah berkata, awak tahu, Amerika sudah uzur, tiada nilai moral, betul? Dia membuat semua komen ini. Dan saya mendengarnya. Saya dengar, dia mesti fikir, tak mungkin Amerika akan ada kekuatan moral untuk membayar harga ini. Dan saya tak pasti Amerika ada. Saya rasa awak tahu, Israel ialah Israel. Kita ada persepsi diri bahawa kita perlukan Amerika dan bahawa pakatan ini tidak seimbang. Sebenarnya ia sebaliknya. Amerika perlukan Israel lebih daripada Israel perlukan Amerika. Dan Amerika sedang bersekutu dengan Israel. Kami telah menguasai ruang udara sebelum Amerika masuk dan mengebom kemudahan nuklear. Kami mempunyai rekod yang bersih dalam serangan udara oleh tentera udara kami dalam memerangi Iran. Kami adalah, saya berani katakan, tentera yang paling hebat di dunia sekarang. Dan Amerika mendapat manfaat dengan bersekutu dengan kami. Dan saya tidak fikir ia kerana mereka bermoral dan mereka nampak moraliti dalam apa yang kami lakukan. Saya rasa mereka mahu bersama dengan pihak yang menang. Dan Trump pun baru sahaja berkata begitu tempoh hari. Dia kata bahawa Israel kuat dan Israel adalah pemenang dan mereka gembira. Amerika gembira untuk bersekutu dengan kami, bukan sebaliknya. Jadi, saya rasa Amerika boleh jadi bermoral atau tidak bermoral. Itu bukan isu saya. Isu saya ialah Israel perlu menjadi negara yang bermoral, perlu melakukan apa yang betul untuk Hashem. Kita perlu melaksanakan apa yang Hashem tuntut daripada kita ketika dia memberikan kita Israel, yaitu kita menjadikan tanah itu suci dan menjadi umat yang suci. Dan saya rasa itulah yang kita mula lakukan sekarang. Kamu tahu, David, mendengar kamu bercakap. Pertama sekali ia membawa kejelasan tentang cara kamu melihat perkara ini dalam, saya katakan, kepercayaan kita dan mengaplikasikannya. Betul? Selalunya orang pergi ke sinagog, mereka mungkin pergi ke gereja, mereka mungkin pergi ke gunung. Dan ia terpisah daripada tindakan kita. Kamu melihat ini sebagai satu keseluruhan. Dan saya tahu ini karena saya pernah bercakap dengan kamu. Sekarang, latar belakang kamu mempunyai latar belakang teknologi. Dan sejak awal lagi, sebelum orang tahu untuk memanggilnya latar belakang teknologi. Maksud saya, ceritakan sedikit tentang latar belakang kamu kepada penonton kita. Dan adakah kamu akan berkata begini pada permulaan perjalanan kamu ketika berumur 18 tahun atau sebagainya? Tidak sebenarnya. Bila kamu sebut tentang itu, semasa saya di sekolah menengah, saya pergi ke Alexander Mus High School in Israel pada tahun 1985. Datang ke Israel selama 10 minggu, dan Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya seorang Yahudi sekular dalam rumah konservatif yang tidak begitu mengamalkan agama di bar mitzvah. Tetapi saya hanya tahu huruf-huruf Ibrani. Saya tidak tahu maksud mana-mana perkataan. Dan saya datang ke Israel. Dan kali pertama saya memandang dari non-Scopus ke arah Yerusalem, Tuhan berbicara kepada saya dan memberitahu saya, kamu perlu memelihara Torah. Kamu perlu memelihara mitzvot. Kamu perlu menjadi seorang Yahudi yang baik. Dan saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan dengan perkara itu. Dan sepanjang beberapa bulan berikutnya,
Saya coba untuk memprosesnya dan akhirnya saya gagal. Ia hilang, kembali reda, dan hanya muncul semula kemudian dalam hidup saya. Tetapi saya dibesarkan dalam kepercayaan bahwa pencapaian akademik itu segala-galanya. Ayah saya seorang pemandu taksi. Saya dibesarkan bukan dalam kemiskinan, tetapi sudah tentu dalam kelas pertengahan bawah. Dan saya ingin mencapai hasil ekonomi yang lebih baik untuk diri saya, melalui pencapaian akademik, melalui usaha untuk berjaya, etika kerja. Dan saya berjaya mencapainya. Saya mendapat PhD dari Stanford. Saya membina model bahasa pada awal 90-an untuk kerja PhD saya sebelum orang tahu apa itu. Dan kemudian saya sedar bahwa saya terlalu awal dalam penyelidikan yang saya lakukan. Model matematik sebenarnya sangat serupa pada masa itu dengan apa yang ada hari ini. Cuma, kami tidak mempunyai data atau kuasa pengkomputeran. Jadi saya beralih kepada perdagangan kuantitatif hanya kerana rakan-rakan saya yang bekerja bersama saya di IBM dalam bidang penyelidikan telah menyertai Renaissance Technologies. Dan saya menghabiskan sebagian besar hidup dewasa saya, 20 tahun lebih, menulis perisian, membina sistem perisian, dan mengoptimumkan algoritma dagangan untuk dana lindung nilai yang sangat berjaya ini. Bekerja dengan orang yang jauh lebih bijak daripada saya, tetapi saya lebih berkesan daripada mereka dalam membina dalam aspek kejuruteraan pembangunan sistem. Dan saya belajar nilai wang, dan saya juga belajar sisi negatif wang, bahawa anda mempunyai banyak tanggungjawab apabila anda mempunyai banyak kekayaan. Dan saya tidak mengendalikan bahagian itu dengan baik. Saya tidak mempunyai pandangan dunia atau nilai-nilai yang sepadan dengan kekayaan saya. Dan apabila saya mula menderma wang dan membelanjakan wang pada tahap tertentu, saya tidak melakukannya dengan baik. Dan saya rasa saya tidak menyampaikan mesej itu kepada anak-anak saya. Saya mempunyai 2 orang anak kecil pada masa itu. Dan saya tidak menjalani kehidupan yang saya rasa boleh saya wariskan kepada mereka. Saya katakan bahawa saya rasa seperti saya menjalani kehidupan siapa yang mati dengan paling banyak mainan, dialah yang menang. Dan sama ada saya percaya atau tidak, saya tidak mahu mewariskan perkara itu kepada anak-anak saya. Jadi saya memutuskan untuk mencari sesuatu yang lebih baik, lebih mendalam. Dan itu bukan satu kebetulan, kerana Hashem membimbing saya melalui semua ini. Sepupu saya di Israel sedang mengadakan majelis keluarga SIP. Dan saya datang ke Israel dan melihat bagaimana kehidupan yang berteraskan Taurat. Seperti itu. Dan walaupun saya rasa saya tidak tahu apa itu, bagaimana untuk menghubungkan diri dengannya? Saya melihat, saya tahu saya menyukainya. Dan apa yang awak suka? Maksud saya, apa yang awak nampak? Saya suka rasa kasih sayang antara ahli komuniti. Sepupu saya tinggal dalam komuniti ini. Dia seolah-olah berada di tengah-tengahnya, seperti Datuk Bandar Stibel kecilnya. Dan dia ada kawan-kawan serta keluarga besar, dan mereka saling menyayangi. Dan mereka berada di sana untuk meraihkan bar mitzvah anak lelakinya dengan gembira, dengan kegembiraan yang mendalam. Dan saya juga nampak ada kanak-kanak di meja itu. Kami berbual, dan perbualan itu semuanya berkisar tentang Torah. Dan budak-budak umur 10 tahun ini tahu lebih banyak daripada saya. Dan Anda tahu, saya tidak biasa menjadi orang paling kurang pandai dalam bilik itu. Dan saya rasa seperti ada kekurangan. Bukannya saya pernah belajar Torah pun. Jadi kenapa saya perlu rasa bersalah saya tak tahu. Tapi ini warisan saya. Saya seorang Yahudi. Ini adalah Torah. Dan saya rasa saya patut berada dalam perbualan itu. Dan rasa tidak puas hati dengan diri sendiri itu membuatkan saya menghubungi sebuah organisasi bernama Partners in Torah bila saya balik ke Amerika. Mula belajar setiap minggu dengan seorang hafrusah hebat bernama Daniel Altman, seorang peguam dari TNEC. Dan sepanjang 7 tahun, saya bermula dengan sekadar mencuba untuk melihat bagaimana rasanya terdedah kepada Judaisme Ortodoks. Pada suatu ketika, sepanjang 7 tahun itu, saya menjadi seorang framid. Saya menjadi seorang yang berpegang pada Torah. Saya belum lagi menjadi seorang Yahudi yang mematuhi Torah, tetapi saya menjadi seseorang yang percaya bahwa saya sepatutnya menjadi seorang Yahudi yang mematuhi Torah. Dan kemudian menghabiskan beberapa tahun berikutnya untuk mencari cara menggabungkan perkara itu ke dalam kehidupan keluarga saya. Saya terpaksa berpindah ke kejiranan baru kerana saya tidak berada dalam kawasan Aruf. Saya tidak berada dalam jarak berjalan kaki dari sinagog. Istri saya sangat gembira dengan tempat kami tinggal. Dan saya terpaksa meyakinkan seluruh keluarga saya untuk meninggalkan tempat asal mereka hanya untuk berpindah 10 batu dari situ. Tetapi itu adalah perubahan komuniti yang besar. Dan alhamdulillah, anak-anak saya semuanya berbeza dengan cara mereka sendiri dan semuanya setuju dengan keputusan itu. Dan istri saya juga sangat menyokong perubahan saya. Tetapi saya telah berubah. Saya dulu adalah lelaki yang bekerja pada hari Yom Kippur tetapi tidak makan. Kini saya menjadi seseorang yang menghargai hari Yom Kippur sebagai salah satu hari yang paling penting dan paling menggembirakan dalam setahun. Dan itu adalah satu perubahan besar bagi saya. Apa yang rakan-rakan di Renaissance katakan tentang perkara ini? Awak masih pergi bekerja pada waktu pagi?
Adakah itu memberi kesan kepada kerja awak? Tidak, maksud saya perkara ini berlaku semasa saya dalam fasa peralihan. Saya berpindah. Ia bermula ketika saya bekerja di pejabat di New York. Akhirnya, saya sebenarnya meninggalkan Renaissance selama 2 tahun dan kemudian berpindah ke Philadelphia. Dan kemudian menyertai semula syarikat itu dengan bekerja dari jauh. Jadi kebanyakan peralihan ini berlaku ketika saya jauh daripada pandangan dan perbualan semua orang di sana. Tetapi apabila saya mula melakukannya dan saya mula belajar Taurat, beberapa ahli Yahudi dalam kaki tangan teknikal Renaissance, terutamanya salah seorang daripada mereka, pada dasarnya memberitahu saya. Dia fikir itu adalah perkara paling bodoh yang pernah saya lakukan. Dan benar-benar mengkritik saya dengan sangat keras atas kebodohan dan kejahilan. Malah hampir dianggap jahat karena mengambil perspektif Taurat dan menjalani kehidupan berlandaskan Taurat. Dan mentor saya yang bukan Yahudi, tetapi saya sangat menghormatinya, juga berpendapat bahwa saya rasa perkataan yang dia gunakan ialah bodoh. Kenapa begitu? Maksud saya, kalau awak beritahu mereka awak nak bermeditasi di India, apa agaknya mereka akan kata? Oh, Mereka akan fikir itu satu pujian yang tinggi. Mereka akan memuji perkara itu. Tidak, sebab orang ramai ada salah faham bahawa Taurat itu entah bagaimana bertentangan dengan sains. Dan bahawa kaedah saintifik tidak serasi dengan kepercayaan kepada dunia spiritual, kuasa yang lebih tinggi, sesuatu yang melangkaui fizik dunia ini. Mereka tidak faham bahawa fizik dunia ini adalah Taurat, bahawa dunia semula jadi ini dan semua matematiknya adalah salah satu mukjizat utama yang digunakan Tuhan untuk mencipta alam semesta. Dan semakin banyak kita belajar tentang sains, semakin serasi ia dengan pemahaman mistik. Saya pernah menghadiri satu ceramah habat beberapa tahun lalu di sebuah retret JLI, di mana terdapat seorang ahli fizik yang kembali taat mengamalkan ajaran Yahudi, yang sedang mengkaji fizik kuantum dan lohong hitam, serta tenaga gelap, jirim gelap. Dan dia berkata bahawa tulisan kuno para mistik pada zaman gelap dan sebelumnya sebenarnya dengan tepat menggambarkan apa yang hanya mereka temui pada abad ke-20 dan ke-21 tentang fizik kuantum dan jirim gelap. Dan matematiknya selari dengan apa yang para rabi katakan 1500 tahun lalu tentang mistik Yahudi. Jadi saya rasa kita beralih daripada berfikir bahawa sains memajukan pemahaman kita tentang dunia kepada memahami bahawa apabila sains dan Taurat tidak sependapat, itu kerana sains belum cukup maju lagi. Dan kita masih perlu mengikuti sains. Kita perlu, anda tahu, Tuhan memberi kita akal untuk memahami dunia. Dan kita harus mempelajarinya sehingga kita memahaminya dengan lebih lengkap. Tetapi kita harus sentiasa faham bahawa Hashem lebih mengetahui dunia daripada kita kerana dia yang menciptakannya. Dan Taurat itu adalah Hashem. Jadi Taurat itu secara definisi lebih tepat daripada sains. Dan kita boleh berpandukan teori Newton sehingga kita sedar bahawa dia salah dan Einstein betul. Dan mungkin Einstein salah dan Hawking betul. Tetapi kita mesti mematuhi Taurat mengikut apa yang para rabi katakan dan apa yang dinyatakan dalam tradisi lisan dan apa yang Tuhan katakan sehingga semuanya selari bersama. adakah sesiapa di luar sana dalam bidang teknikal atau sains yang sependapat dengan anda melihat kedua-dua dunia ini bersatu? Sudah tentu, maksud saya pernah membaca tulisan orang yang menulis tentangnya. Selalunya yang paling kerap diterbitkan adalah mereka yang paling kontroversial. Kerana mereka menulis tentangnya untuk menimbulkan kontroversi. Dan saya rasa itu memang benar untuk apa sahaja perkara. Jangan terasa, saya tidak dengar podcast. Saya tidak baca berita. Saya langsung tidak ikut mana-mana media arus perdana. Saya juga tidak baca buku moden. Saya juga minta maaf. Kerana saya rasa kebanyakannya, sesiapa yang meluangkan tenaga, wang dan masa untuk menerbitkan podcast, menulis artikel, malah menulis buku, kebanyakannya melakukannya untuk meyakinkan saya tentang sesuatu yang mungkin tidak benar. Dan mereka perlu menulis tentangnya untuk meyakinkan saya, berbanding saya sendiri mengalami dunia dan membuat kesimpulan sendiri. Dan saya dapati, walaupun saya antara orang yang paling kurang maklumat yang saya kenal, saya tahu lebih banyak tentang dunia berbanding kebanyakan orang karena saya tidak disesatkan oleh maklumat palsu. Jadi, dengan tidak membaca berita, saya tahu saya mempunyai lebih banyak maklumat berbanding orang yang membaca berita yang mendapat maklumat negatif daripada media arus perdana. Itu menakjubkan. Jadi awak seperti pertapa di atas bukit. Saya jalani hidup saya di atasnya. Melihat kebenaran. Saya jalani hidup saya berdasarkan apa yang perlu saya tahu. Dan perkara yang saya perlu tahu, saya boleh dapatkan.
Karena saya diberkati dengan kekayaan dan hubungan saya sebenarnya boleh bercakap terus dengan seseorang. Saya boleh bercakap dengan awak dan mengetahui apa yang sedang berlaku. Saya tak perlu baca penerbitan daripada 14 orang dan cuba tentukan mana satu yang betul. Saya boleh bercakap dengan ahli politik. Saya boleh bercakap dengan pemimpin tentera. Maksud saya bertuah kerana ada akses itu. Tapi saya dapati itu adalah cara yang jauh lebih baik untuk mengetahui apa yang saya perlu tahu. Dan kalau saya tak kenal sesiapa yang boleh beritahu saya tentang sesuatu, mungkin sebab saya tak perlu tahu perkara itu. Dan hidup saya lebih bahagia kerana itu. Berdasarkan itu, Anda tahu, Anda juga ada buat beberapa komen. Ada yang saya dengar dalam podcast yang Anda buat bersama Michael Eisenberg, yang saya juga galakan semua orang untuk dengar. Saya rasa ia sangat bijak, di mana Anda bercakap tentang AI, dan Anda bercakap tentang AI dengan cara yang saya rasa sangat berbeza daripada apa yang orang lain bincangkan, termasuk keluarga saya sendiri, yaitu kita semua akan menjadi tidak diperlukan lagi. AI sedang mengambil alih dunia, dan esok kita akan berada dalam alam semesta AI. Dan Anda gunakan istilah ini, saya tahu Anda panggil ia skim Ponzi, atau apa saja istilah yang Anda gunakan. Boleh Anda kongsikan sedikit pandangan tentang bagaimana Anda melihat perkara ini? Dan adakah Anda akan perasan perkara ini jika Anda mendengar podcast, media, dan segala-galanya yang lain? Maksud saya telah menjalankan penyelidikan AI sepanjang hidup dewasa saya, mungkin selama 35 tahun. Dan saya telah melihat kitaran-kitarannya. Dan saya juga mengkaji bidang ini untuk mendapatkan PhD saya. Jadi saya tahu dunia AI sejak sebelum saya lahir. AI telah dibangunkan selama 100 tahun ini, bukan sesuatu yang berlaku dalam 10 tahun terakhir. Dan pola yang sering berlaku dalam dunia AI ialah algoritma AI yang telah dikeluarkan sentiasa paling berkuasa dari segi prestasi pada hari demo. Kerana jika ia boleh diperbaiki, mereka pasti akan menangguhkan hari demo. Para saintis di sebalik produk-produk ini hanya mahu menampilkan paparan paling mengagumkan yang terlihatan seolah-olah cerdas. Tetapi setakat ini, algoritma-algoritma ini, maksud saya, mungkin kita akan menghasilkan sesuatu dengan keterikatan kuantum dan pelbagai teknik pengkomputeran canggih lain yang mungkin membolehkan kita mencipta sesuatu yang baru. Tetapi apa yang kita ada hari ini hanyalah pemadanan corak pintar. Saya melihat model bahasa besar ini sebagai sistem penyimpanan pangkalan data yang paling teruk dalam sejarah. Mereka hanya menghafal data latihan mereka beratus-ratus kali dalam corak yang berbeza untuk meniru apa yang mereka lihat dalam data latihan. Kecerdasan adalah tentang menggunakan pengalaman Anda untuk mentafsir sesuatu yang baru. Dan algoritma-algoritma ini tidak melakukan perkara itu. Mereka hanya memuntahkan apa yang mereka telah lihat banyak kali dalam data latihan mereka dengan penuh keyakinan. Dan jika sesuatu itu tidak cukup kerap berlaku dalam data latihan, mereka akan memberikan output rawak dengan penuh keyakinan. Jadi, kita dapat lihat bahwa jika Anda mengetahui 100 penggunaan paling biasa yang orang akan gunakan untuk ini, dan Anda pastikan Anda melatih mereka untuk benar-benar mahir dalam 100 perkara itu selama kira-kira setahun setengah, ia akan kelihatan seolah-olah Anda sudah mempunyai AGI. Anda sudah mempunyai kecerdasan umum buatan. Tetapi apabila Anda mula menggunakannya untuk perkara yang lebih pelbagai, atau apabila dunia mula berubah secara halus dan semakin jauh daripada data latihan Anda akan melihat prestasinya semakin merosot. Dan itulah yang kita lihat di dunia sebenar. Masalahnya ialah kita sedang menyambungkan perkara-perkara ini ke akaun bank kita. Kita memberikan kata laluan dan kelayakan kita kepada mereka. Kita menghubungkan mereka kepada infrastruktur dalam masyarakat kita. Kita membuat keputusan perniagaan berdasarkan sistem ini. Saya faham bahawa Mark Zuckerberg kini menggunakan AI untuk mengendalikan syarikatnya sebagai versi AI dirinya sendiri. Dan ini adalah keputusan yang membawa bencana. Kerana pada asasnya, satu-satunya spesies yang benar-benar bijak di dunia ini ialah manusia. Dan saya berani katakan bahawa Tuhan memang menciptakannya begitu. Dan ia adalah keangkuhan setaraf Menara Babel untuk berfikir bahawa kita boleh melakukan apa yang Tuhan lakukan sama hebat dengan Tuhan jika tidak lebih baik. Saya rasa itu adalah perkara yang berbahaya untuk kita anggap kita boleh lakukan. Dan saya memang fikir kita akan dihukum dengan cara yang sama seperti pencipta Menara Babel dihukum. Jadi ia adalah gembar-gembur tentang AI lebih daripada AI itu sendiri. Maksud saya, ia adalah gembar-gembur mengenainya. Sekali lagi, apa yang Anda terangkan sekarang adalah sesuatu yang baru bagi saya. Mungkin juga baru bagi kebanyakan penonton kita, yaitu idea bahwa seluruh pasaran saham hari ini digerakkan oleh AI. Ya, orang ramai menyamakannya dengan gelembung.com, tetapi terdapat perbezaan yang besar. Dalam gelembung.com, syarikat-syarikat bermula dari kosong atau bernilai $1,000,000 menjadi bernilai $1 bilion. Dan kemudian, kejatuhan membawa mereka kembali ke realiti. Kita telah mengambil syarikat bernilai $1 trilion, menjadikannya bernilai $4 trilion.
dan kerosakan yang akan berlaku kepada seluruh pasaran dunia dan masyarakat apabila syarikat bernilai $4 trilion kembali menjadi syarikat bernilai $1 trilion akan jauh lebih dahsyat daripada apabila syarikat bernilai berbilion dolar kembali hampir kepada sifar. Dan cara saya memanggilnya skim Ponzi yang mungkin bukan gambaran yang tepat ialah syarikat-syarikat ini sekarang, ia bukan lagi sekadar mesin gembar-gembur. Ia kini menjadi ancaman eksistensi yang berterusan, di mana jika mana-mana syarikat ini mengakui apa yang mereka tahu di dalam, bahawa ini adalah janji palsu, bahawa mereka melebih-lebihkan produk mereka sehingga ke tahap penipuan. Jika yang pertama mendedahkannya, ia akan menjatuhkan kesemuanya. Jadi, tiada satu pun daripada mereka yang mampu untuk melakukannya. Jadi mereka terus melabur lebih banyak antara satu sama lain untuk memastikan permainan ini berterusan, sambil menarik pelabur runcit dan dana indeks. Dan semua orang hanya ikut apa sahaja yang popular. Jadi, bukan mereka sahaja yang menggerakkannya, tetapi ia berdasarkan satu pembohongan yang mungkin mereka tidak tahu pada mulanya. Tetapi sekarang, mereka sudah tahu. Dan mereka meneruskannya kerana mereka perlukan strategi keluar. Mereka perlu cari jalan keluar dari perkara ini tanpa memusnahkan ekonomi dunia. Dan saya puji mereka sekurang-kurangnya kerana mengambil berat tentang perkara itu. Tetapi semuanya dibina atas premis yang sangat tidak beretika, di mana apabila mereka sedar ia tidak berkesan, mereka terus membina dan mengembangkan gelembung itu semakin besar. Dan sekarang apabila ia runtuh, ia akan menjadi satu bencana besar yang sebenar. Ia mengingatkan saya kepada apa yang dipanggil The Big Short. Apa nama filem itu? Ya, The Big Short. maksud saya ini macam The Big Short tetapi jauh lebih dahsyat. Apa yang anda baru saja. Tapi anda tak boleh short benda ini sebab ada bertrilion-trilion dolar di belakangnya. Makin banyak anda short, makin banyak mereka boleh tambah pada posisi beli untuk menyingkirkan short anda dan membuat anda bankrupt. Saya cuma tak akan melabur dalamnya. Saya tak akan ambil risiko untuk short benda ini sebab anda mungkin betul, tapi dari segi masa, anda boleh silap. Kalau ia berlaku setahun selepas anda keluar dari posisi short anda dan anda dah bankrupt serta tutup posisi short anda, tak guna pun kalau anda betul. Dan saya rasa saya juga tak nampak nilai untuk buat duit daripada kiamat. Saya rasa kita patut cuba mendidik lebih ramai orang tentang kenapa model perniagaan AI memang tak serasi dengan sains ekonomi. Angka-angkanya memang tak masuk. Dan kalau kita boleh yakinkan orang tentang perkara itu, kita tak perlu pun buat duit daripadanya. Kita boleh kumpulkan lebih banyak sokongan untuknya dan akhirnya tekan syarikat-syarikat ini supaya mengaku kalah dan cari jalan keluar supaya kita boleh kembali hidup seperti biasa dan jalankan perniagaan kita. Jadi, apabila saya mendalami perkara ini lagi, saya pun pergi ke Israel. Israel, Anda tahu, dalam bidang tertentu, bidang AI, Israel menganggap dirinya sebagai peneraju, sama ada dalam cyber apatah lagi keselamatan. Maksud saya, jika kita melihat perang semasa yang sedang berlaku, sasaran kita dipilih, Anda tahu, menurut dakwaan mereka oleh model AI. Jadi saya rasa ia berfungsi dalam bidang itu, tetapi ia bukan AI. Adakah itu maksudnya? Ini adalah salah tanggapan biasa yang saya pelajari semasa saya di sekolah siswaza. Seorang profesor yang banyak mengajar saya tentang AI memberitahu saya bahawa ia dipanggil AI sehingga ia berfungsi. Selepas itu, ia hanyalah satu algoritma. Google, sekitar tahun 2010, adalah salah satu ciptaan AI terbaik yang pernah ditulis. Cuma orang ramai terlupa ia adalah AI kerana mereka hanya menggunakannya, ia hanya berada di latar belakang kehidupan mereka. Ia hanya menjadi enjin carian. Ya, pengecaman pertuturan ialah AI. Kecerdasan buatan umum ini atau model bahasa besar yang mencipta chatbot fasih yang kelihatan seperti berfikir sendiri. Itulah yang menjadi gelembung. Itulah yang dipasarkan secara palsu sebagai sesuatu yang pintar. Saya dengar banyak pembentangan daripada syarikat permulaan, itulah kerja saya. Dan setiap kali pengasas memberitahu saya bahawa produk mereka memahami sesuatu atau sedang belajar atau berkembang, saya hentikan mereka dan saya tanya, apa maksud anda dengan belajar? Kerana terdapat algoritma matematik yang dikira dalam komputer berasaskan silikon dan nombor-nombor didarab serta dijumlahkan bersama dan anda mendapat satu output. Tiada pembelajaran yang berlaku di situ. Tiada apa-apa yang memahami apa-apa. Manusia yang memahami sesuatu. Kanak-kanak belajar. Orang dewasa belajar. Komputer menira, jadi anda beritahu saya algoritma apa yang sedang dijalankan dan input apa yang dimasukkan serta output apa yang keluar. Tetapi jangan berpura-pura bahawa anda sedang memahami atau belajar kerana itu adalah salah guna istilah. Semantik tidak sepadan dengan apa yang ia lakukan. Dan saya rasa kita perlu melihat kepada AI. Penyiasaran AI hanyalah menggunakan data dari masa lalu.
melakukan pemadanan corak, dan mencipta model generatif yang meramalkan sesuatu tentang masa depan berdasarkan masa lalu. Kita telah melakukan perkara itu dalam pikiran kita sendiri selama manusia wujud. Anda nampak seekor haiwan, dan Anda mahu meramalkan sama ada Anda patut lari atau melawannya. Mencipta algoritma yang melakukan perkara itu hanyalah, ia adalah kecerdasan buatan. Ia adalah penggunaan komputer yang baik. Tetapi kita perlu faham apa yang berkesan. Jika terdapat maklumat dalam data Anda yang boleh membantu Anda mengurangkan ketidakpastian tentang masa depan, itu adalah AI yang berguna. Jika Anda hanya mempunyai sesuatu yang menghasilkan output rawa dan ia sebenarnya tidak memberikan Anda sebarang pengurangan ketidakpastian yang boleh diramal atau diukur, maka itu bukan AI yang berguna. Dan saya rasa AI yang sedang dijual kepada kita hari ini mungkin hanya 5% daripada kes penggunaan akan terbukti bernilai. 95% daripada produk yang dijual hari ini mungkin tidak akan wujud dalam masa 3 tahun. Dan sesiapa yang menggunakannya secara besar-besaran akan menanggung akibat kerana melaksanakan sesuatu dalam operasi sebenar yang merugikan perniagaan mereka, mengubah tenaga kerja dan aliran kerja mereka, dan kemudian terpaksa menanggung kos untuk menarik baliknya. Jadi, bagi Israel, salah satu kritikan yang saya dengar secara dalaman dari Israel ialah Israel merasakan mereka lambat untuk menerima pakai AI. Dan mereka sedang cuba untuk mengejar dengan pantas. Saya rasa perkara terbaik untuk Israel dan mana-mana perniagaan ialah tunggu sahaja di tepi, mungkin buat eksperimen dengannya, belajar bagaimana orang lain menggunakannya secara sampingan, bukan dalam penggunaan sebenar. Dan kemudian jika saya silap dan ia sangat berharga, Anda boleh mempercepatkan integrasinya. Tetapi semakin banyak bukti menunjukkan bahawa saya betul. Dan syarikat serta negara yang tidak melaksanakannya akan muncul sebagai pemenang. Wah, jadi Israel maksud saya, lihat. Israel saya rasa mempunyai aplikasi yang sangat praktikal dan terhad untuk model-model ini, yaitu peluru berpandu sedang datang untuk membunuh Anda. Sistem kami menggunakan algoritma tertentu sedang menyelamatkan nyawa Anda. Apa yang Israel tidak lakukan? Jadi, biar saya beri Anda 2 contoh. Salesforce sangat cepat dalam pakai AI agentic untuk mengambil algoritma berasaskan model bahasa besar dan mula mengintegrasikannya ke dalam fungsi teras Salesforce supaya pelanggan dapat merasai nilai luar biasa AI agent. Dan ia menjadi satu bencana. Beberapa bulan kemudian, pelanggan mula mengadu bagaimana perkara asas tidak lagi berfungsi. Perkara yang sebelum ini bergantung pada algoritma yang kukuh dan beroperasi secara deterministik, tiba-tiba menjadi rosak secara rawa. Dan Mark Benioff membuat kenyataan mungkin 6 bulan selepas melancarkan AI agent dan berkata, kami akan berundur. Kami akan menarik balik perkara ini. Kami kembali menggunakan algoritma RPA deterministik yang mereka biasa gunakan sebelum ini. Dan kami akan mengkaji bagaimana untuk melaksanakan AI dengan betul kerana ia tidak berjaya. Contoh lain ialah Apple. Jadi, Mark sebenarnya mempunyai integriti untuk melakukan perkara itu. Baiklah. Dia tiada pilihan, tetapi ia adalah satu mesej yang penting. Tetapi contoh yang lebih baik ialah Apple. Kerana Salesforce, iPhone Apple, ini adalah perkara yang digunakan oleh orang setiap saat, setiap hari. Jika Anda membaca artikel dan menggunakan AI untuk meringkaskannya, Anda melakukannya beberapa kali sehari jika ia berkaitan dengan kerja profesional. Mungkin beberapa kali seminggu jika Anda hanya menggunakannya untuk pengetahuan pribadi Anda. Jika ia tidak berfungsi dengan baik, Anda masih boleh membetulkannya. Tetapi apabila Salesforce berhenti berfungsi, ia menjadi bencana bagi semua perniagaan yang menggunakannya secara besar-besaran. Apabila Apple cuba memperkenalkan AI generatif ke dalam Apple Intelligence pada telefon, orang ramai, maksud saya, telefon digunakan dalam kehidupan seharian Anda lebih kerap daripada jantung digunakan dalam tubuh manusia. Dan sebaik sahaja mereka melancarkan Apple Intelligence ke dalam Siri pada telefon, kehidupan orang ramai menjadi terganggu. Dan semua orang menyalahkan Apple dengan berkata, bagaimana Anda boleh begitu tidak cekap? Semua orang lain berjaya dengan AI. Kamu semua tak boleh selesaikan. Apa masalah dengan penyelidik kamu? Itu analisis yang salah. Ini kerana produk Apple begitu penting dalam masyarakat, sehingga semua orang terus perasan apabila ia tidak berfungsi. Ini disebabkan kejayaan Apple dan kegagalan besar AI, jenis AI seperti itu, yang membuat Apple kelihatan teruk dan menyebabkan Apple Intelligence tidak berfungsi. Jadi saya rasa apa yang kita lihat di Israel ialah terdapat kes penggunaan yang berkesan. Israel hanya boleh melaksanakan perkara yang benar-benar berkesan di dunia, kerana tidak seperti Amerika, di mana tiada apa-apa yang benar-benar penting, di Israel segala-galanya penting.
Kami dikelilingi musuh yang hanya mahu membunuh kami. Dan jika kami menunjukkan sedikit kelemahan di kawasan sekitar Gaza, tiba-tiba kami akan diserang. Dan jika dunia berfungsi seperti yang mereka rancang, kami tidak akan berada di sini lagi. Tetapi syukur kepada Tuhan, Hizbullah terlupa untuk muncul. Dan di Judea serta Samaria, rakyat Palestina terlupa untuk muncul. Dan Hamas Gaza yang terpaksa menanggung akibatnya. Tetapi, Israel, semuanya perlu berfungsi. Kita tidak boleh ada sebulan di mana sistem kita seperti Salesforce berhenti berfungsi disebabkan AI berasaskan agent. Kita akan lenyap. Jadi Israel tidak boleh menjadi pengguna awal AI kerana segala perkara penting yang dilakukan oleh Israel adalah sangat penting untuk kewujudan negara. Dan disinilah saya rasa bahawa dalam dunia perniagaan di Amerika, Barat dan Eropah, perkara-perkara tidak begitu penting. Dan Anda boleh bermain permainan ini. Dan Anda boleh berpura-pura bahawa perkara-perkara ini berfungsi pada satu tahap. Dan akhirnya, mereka akan berundur dan mereka akan berpatah balik. Israel perlu benar-benar berhati-hati dalam menggunakan perkara ini. Saya tahu bahawa mereka kini sedang mempertimbangkan untuk menggunakan AI dalam pendidikan. Kita telah melihat betapa pentingnya pendidikan anak muda kita. Jika kita tidak mempunyai orang-orang yang bijak, wira-wira dalam IDF, bukan sekedar berani dan fisikal serta bertempur, tetapi menggunakan akal mereka, menggunakan kepintaran dan bertempur dengan bijak. Kita mengalahkan musuh yang nampaknya jauh lebih besar dan kuat daripada kita kerana kebijaksanaan askar-askar kita. Jika kita mempertaruhkan sistem pendidikan kita dengan menggunakan AI yang tidak berfungsi dengan betul dalam sistem pendidikan kita tidak akan dapat pulih daripada itu. Dan saya rasa itu sesuatu yang kita perlu sangat berhati-hati, kerana di Israel, setiap perkara adalah penting. Anda tahu, kita ada fenomena 82 sifar-sifar di sini. Sudah tentu, di Israel, unit tentera terbesar kami ialah 82 sifar-sifar, yaitu unit perisikan, khususnya perisikan isyarat. Dan daripada 82 sifar-sifar, lahir banyak syarikat terkemuka Israel melalui graduannya. Jika Anda berada dalam lembaga pendidikan 82 sifar-sifar sekarang, dan kita mahu mereka ini membina masa depan ekonomi yang kukuh untuk Israel, di mana Anda akan fokuskan mereka? Maksud saya akan fokuskan mereka kepada algoritma AI pembelajaran mesin sebelum era OpenAI. Sebelum OpenAI melancarkan ChatGPT, kita berada di landasan yang stabil untuk mencipta aplikasi yang sangat berkuasa, menggunakan penyelesaian berasaskan data dengan pembelajaran mesin, menggunakan model transformer, yang merupakan asas teori kepada model bahasa berskala besar. Dan model transformer membantu kami melakukan pengecaman corak pada tahap yang sebelum ini menghalang kemajuan kami. Ia merupakan penemuan saintifik yang luar biasa dalam satu generasi yang bersedia untuk mengubah AI dan pembelajaran mesin ke arah yang lebih baik. Dan kemudian model bahasa besar muncul dengan soneta Shakespeare dan meniru suara opera. Tiba-tiba kita semua terleka dengan benda-benda yang mempesonakan dan kita tidak dapat berpikir dengan jelas lagi. Tetapi saya akan menggalakkan mereka untuk benar-benar mengkaji model transformer, mengkaji sains di sebalik LLM. Setiap kali saya melabur dalam syarikat yang bergantung pada LLM untuk produk mereka, saya mahu pastikan ada seorang saintis dalam pasukan mereka yang benar-benar boleh membina model transformer jika perlu. Mereka mungkin tidak akan melakukannya kerana sudah ada cukup banyak algoritma sumber terbuka untuk digunakan. Mereka tidak perlu mencipta semula roda. Tetapi saya mahukan perkara yang sama seperti saya mahu seorang kanak-kanak tahu cara melakukan penambahan dan pendaraban sebelum mereka menggunakan kalkulator. Dan saya mahu mereka tahu cara menulis esei di atas kertas sebelum mereka menggunakan algoritma AI untuk menjana satu esei. Saya mahu saintis dan pasukan teknologi saya memahami cara dalaman AI berfungsi dan bagaimana model bahasa besar berfungsi sebelum Anda boleh menggunakannya. Dan selepas Anda memahaminya, Anda mungkin akan faham had-hadnya dan Anda akan menggunakannya dalam situasi di mana ia benar-benar memberi nilai tambah dan Anda akan mengelak daripada menggunakannya dalam situasi di mana ia nampak seperti memberi nilai tetapi sebenarnya tidak. Saya harap mereka sedang mendengar kerana nampaknya ada banyak perkara yang dipertaruhkan di sini. Sudah tentu. Saya mahu kita kembali ke masa lalu. Benar-benar fikirkan secara sejarah sedikit. Salah satu projek yang Anda terlibat ialah Kota Daud. Ia adalah tempat di mana saya juga telah menghabiskan sebahagian besar hidup saya. Dan Anda tahu, Israel, Anda juga menyebut perkara ini dalam perbincangan Anda dengan Michael Eisenberg. Saya juga telah menyebutnya berkali-kali. Kita ialah negara startup, dan Israel nampaknya mempertaruhkan segala-galanya pada identitinya sebagai negara startup hari ini. Sebenarnya, faktor pencegahan kita di mata dunia nampaknya ialah identiti sebagai negara startup. Tetapi pada akhirnya, kita adalah bangsa purba. Kita adalah bangsa asal. Dan saya rasa kita mulai terpengaruh dan seolah-olah lupa dari mana semua ini berasal.
Apakah pendapat Anda tentang perkara ini? Dan bagaimana kota Daud memainkan peranan dalam pemahaman Anda tentang Israel? Dan di mana kita sepatutnya berada dalam sejarah? Bagaimana masa lalu purba kita, masa lalu inovatif kita, kembali kepada Raja Daud dan kaitannya dengan zaman modern kita? Saya rasa sangat sedikit orang yang membuat kaitan itu. Ya, saya rasa saya tidak suka memikirkannya sebagai masa lalu purba kita. Karena Taurat dan Bukit Bait Suci serta Baitul Maqdis dan keunikan yang merupakan tempat paling suci di alam semesta adalah sama hari ini seperti 3.000 tahun yang lalu. Akad dan apa sahaja yang berlaku di Bait Suci, ketiga terikat dengan masa. Tetapi kesemestaan Bukit Bait Suci adalah universal dan tidak terikat masa. Dan saya rasa ketika kita sedang berjuang dan ketika kita diserang pada 7 Oktober, ia adalah sebagai satu reaksi untuk merayu kepada Hashem dan memohon kepada Hashem untuk keselamatan, pemulihan, dan kemenangan ke atas musuh-musuh kita. Kerana kita agak terkejut dan berada dalam keadaan sukar serta kita sedang berjuang. Saya rasa lebih-lebih lagi yang jauh lebih penting ialah apabila kita telah mencapai kemenangan dengan bantuan Tuhan dan semua keajaiban yang nyata, kita lebih-lebih lagi perlu mengakui sumber kekuatan kita, sumber kejayaan kita. Kejayaan kita ialah kita berusaha. Kita lakukan apa yang perlu dengan usaha material kita. Dan kita belajar Taurat serta melakukan mitzvot, membaca Tehillim dan berdoa. Dan jika kita layak, Tuhan akan memberi kita kejayaan. Dan saya sangat menghormati semua askar kita. Mereka adalah wira bagi saya. Setiap seorang, saya akan belanja mana-mana askar yang datang kepada saya makan tengah hari bila-bila masa dia mahu. Penonton Anda boleh ambil tawaran saya itu. Tetapi mereka perlu faham dan saya rasa mereka faham bahwa mereka mengalami keajaiban yang nyata setiap hari dalam pertempuran mereka. Dan itu datang daripada Hashem. Dan jika kita tidak mengakui kepentingan Bukit Baitul Maqdis dan kepentingan Baitul Maqdis, serta kesucian kerinduan kita terhadap Bait Suci ketiga dan untuk Masyiah, maka kita telah terlepas maksudnya. Hashem melakukan semua ini untuk kita, bukan kerana dia suka syarikat permulaan kita, bukan kerana dia suka hadiah Nobel kita. Itu semua adalah aspek kebendaan kejayaan kita. Dan itu adalah sebahagian daripada, maksud saya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Anda tahu, jiwa ketuhanan kita memberi kekuatan. Anda tahu, kelipas kita memberi kekuatan kepada keburukan yang kita lakukan. Dan ia sangat hebat. Ia adalah satu kuasa luar biasa. Tetapi kita sepatutnya berusaha untuk kebaikan kerana kita bersifat ketuhanan. Dan kita perlu menunjukkan kepada Tuhan bahawa kita faham perkara itu, bahawa semuanya datang daripadanya. Dan walaupun saya sangat menyokong kerja-kerja yang sedang dilakukan di Kota Daud, memulihkan keagungan jalan ziarah dari Kolam Siloah ke Bukit Bait Suci, untuk menghidupkan semula apa yang dilakukan oleh bangsa kita selama ratusan tahun ketika bait-bait suci itu masih berdiri. Tetapi walaupun kembali kepada sumber sebenar perjanjian kita, yaitu di Hebron dan Makpelah, kita mendapat keajaiban Tuhan sebahagiannya karena kita melakukan perkara baik, karena kita memelihara Taurat, karena kita mengakui Hashem. Tetapi akhirnya, segala yang kita miliki adalah kerana Tuhan telah membuat perjanjian dan Tuhan itu mulia. Tuhan telah membuat janji kepada Avram Avenu dan Avos Nimahus bahawa dia akan melakukan semua perkara yang dia lakukan untuk kita. Dan dia tidak berbohong. Dia tidak mungkir janji. Dia membayar segala hutangnya. Dan kita mendapat apa yang kita miliki kerana jasa Avos Nimahus. Dan kita perlu menunjukkan, bukan sahaja kita perlu menunjukkan bahawa kita mengambil berat tentang Bukit Bait Suci dan tapak Bait Suci serta rumah kerohanian kita juga perlu mengakui perkara itu. Semua ini adalah disebabkan oleh perjanjian dengan Abraham dan untuk menghormati tempat pengebumian Avos Nemos, menghormati Hebron dan menghormati Judea, kawasan tengah negara. Dan pastikan bahawa kita menunjukkan sebanyak mungkin keprihatinan terhadap negara startup sebenar, iaitu rumah Abraham. Dan sebanyak mana kita, malah lebih lagi daripada keprihatinan kita terhadap negara startup di Tel Aviv dan Herzliya, serta di pantai barat Israel. Perjanjian Abraham, semasa Anda bercakap, saya membayangkan seorang wakil pergi ke perbincangan perjanjian Abraham bersama saudara-saudara Abrahami kita yang lain di luar sana, dan mengadakan perbincangan yang langsung tidak berkaitan dengan apa yang Anda katakan. Dan bagi saya, itu nampak seperti satu kerugian besar. Maksudnya dia akan berkata bahwa kita mempunyai teknologi pertahanan yang hebat, yang kita sedia untuk kongsi, bahwa kita mempunyai risikan di seluruh Timur Tengah. Tetapi apa yang Anda sebenarnya katakan ialah,
Kitalah yang sepatutnya membawa idea misi ilahi ini ke dalam aktiviti harian kita. Dan itulah wakil kita. Itulah perwakilan kita kepada perjanjian Abraham. Ya dan tidak. Jika mana-mana pemimpin Syria atau Hamas atau Iran atau Hizbullah masih hidup, mereka akan mengakui apa yang diakui oleh para pemimpin di dunia Arab yang masih hidup mengakuinya, ialah bahawa sesiapa yang mengutuk kami akan terkutuk. Sesiapa yang memberkati kami akan diberkati, tetapi ia telah berubah menjadi sesiapa yang memberkati kami akan diberkati dengan kemakmuran. Sesiapa yang mengutuk kami sudah mati. Jadi mungkin kita secara tidak sengaja mempromosikan perjanjian Abraham sebelum ini berdasarkan teknologi dan kemakmuran material. Tetapi saya rasa masa depan perjanjian Abraham akan bergantung kepada keinginan para pemimpin negara-negara ini untuk terus hidup dan kekal menjadi pemimpin negara mereka. Dan mereka akan mendapat manfaat daripada kemakmuran itu, kerana sesiapa yang memberkati kita akan diberkati. Tetapi saya rasa kami telah menunjukkan bahawa jika Anda menentang kami dan tidak meminta maaf, Anda tidak akan terus hidup. Apatah lagi kekal memimpin negara Anda untuk tempoh yang lama. Dan amat memalukan bahawa kita tidak menyatakannya. Kita sepatutnya menghargai apa yang Tuhan telah kurniakan kepada kita. Tetapi nampaknya kita rasa perlu meminta maaf atas diri kita sendiri dan membenarkan kewujudan kita melalui teknologi, syarikat permulaan, dan exit syarikat bernilai $30 bilion. Itu semua perkara yang baik, tetapi itu bukan sebab utama kita. Kita bukan negara syarikat pemula. Kita adalah Eretz Israel. Kita adalah tanah Taurat. Kita adalah tanah yang telah ditakluk oleh Yahushua. Dan kita sedang dalam proses menaklukkannya sekali lagi. Dan kita sepatutnya mengakui warisan itu dan menyambut masa depan itu. David, saya rasa kata-kata ini sangat benar. Saya sebenarnya akan katakan secara terbuka bahawa saya rasa untuk pergi lebih jauh daripada itu adalah satu pembaziran. Saya mahu penonton kita putar semula 2 minit terakhir daripada apa yang anda katakan. Saya rasa ini adalah satu rasa misi yang saya tidak pernah alami dalam podcast ini sebelum ini dengan kejelasan yang begitu mutlak. Dan saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan kepada Anda secara tepat ketika Anda berdiri di Bukit Zaitun. Tetapi dia memilih pemuda ini yang tidak dibesarkan dalam keluarga beragama dan memberikan Anda satu rasa kebenaran. Itu memang, ia sangat mencerahkan dalam arti kata sebenar. Saya rasa, walaupun untuk saya yang hanya duduk di sini, ada satu tahap kekaburan. Saya sendiri yang sering muncul di berita dan mempertahankan Israel, serta cuba untuk tidak meminta maaf. Tetapi ia kekurangan kebenaran asas, seperti yang Anda katakan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana membawanya ke Podcast Trees. Saya rasa ini kini benar, East. Dan bolehkah saya beritahu Anda bahawa sebanyak mana Hashim berbicara kepada saya ketika saya masih muda adalah sangat penting bagi saya. Pembelajaran yang saya lakukan dengan mengkaji tanya dan ajaran Hasidik bukan daripada Kabalah. Tanya itu by the way untuk para pendengar kita. Jadi, tanya ialah gambaran atau penyampaian ajaran Hasidik oleh Altar Rebbe, yang berasal dari Zohar, mistik Yahudi kuno, mempersembahkannya kepada orang ramai walaupun mendapat banyak tentangan pendapat umum pada masa beliau melakukannya. Tetapi bagi saya, ia adalah metafisik. Ia adalah sains dunia rohani. Kita tidak mampu benar-benar memahaminya hanya melalui metafora. Tetapi ajaran Hasidik yang terkandung dalam tanya, yang dihuraikan dalam tanya, membantu saya sebagai seorang saintis untuk memahami bagaimana membayangkan dunia rohani yang saya tidak dapat lihat. Ia sumpama Jim Simons, pengasas Renaissance, merupakan seorang ahli geometri komputasi. Dia memahami ruang 16 dimensi, matematik ruang 16 dimensi. Kita hidup dalam 4 dimensi, dan dunia rohani, dunia kashrut, dunia mitzvot, dunia klipas, dunia kerohanian berada dalam dimensi lain yang kita tidak mempunyai deria untuknya. Dan Taurat menerangkan isi kandungannya kepada kita. Ia adalah manual pengguna untuk bagaimana mengurus dunia, di mana kita buta terhadap lubang-lubang yang boleh kita terjatuh jika kita melangkah ke dalamnya. Jadi Taurat memberitahu kita bagaimana untuk mengelakkan kemudaratan rohani yang kita tidak dapat kesan jika kita mendapatnya. Dan tanya menerangkan metafisik di sebaliknya. Ia mengemukakan metafora tentang bagaimana jiwa ketuhanan kita dan jiwa haiwan kita sentiasa bertarung. Dan bagaimana sebenarnya seluruh dunia ini hanyalah Tuhan. Jika Anda pernah menonton filem The Matrix, pada penghujung filem pertama apabila Neo mula melihat struktur bit dan byte dunia maya yang dia diami, itulah sebenarnya apa yang kita sedang alami. Dunia fizikal kita yang sangat nyata dan Hashim mahu kita mengalaminya dengan cara yang sangat nyata.
hanyalah begitu, bahwa ruang 4 dimensi alam semesta ini hanyalah bit dan bait kepada Hashem secara metafora. Dan kita, orang Yahudi, hidup dalam dunia fisikal itu. Tetapi menurut Tanya, kita juga adalah sebahagian daripada struktur dunia maya itu, dan kita bertanggung jawab untuk memastikan sistem itu berfungsi. Dan Taurat, tradisi lisan, serta ajaran mistik adalah semua elemen yang mengajar kita bagaimana untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan apabila saya mula menelaah Tanya buat kali ketiga, apabila saya mula melihat dan memahami implikasi perkara itu, metafizik, metasains, dunia rohani, saya sedar bahawa tugas saya di sini, walaupun saya di sini untuk menikmati, anda tahu, menonton rancangan TV yang bagus dan menikmati wine yang baik, serta semua perkara yang saya lakukan ini dalam dunia biasa. Saya sepatutnya melakukan sesuatu untuk Hashem. Hashem meletakkan saya di sini atas suatu sebab. Dan jika saya boleh, algoritma saya dapat disesuaikan dengan matriks itu untuk melakukan perkara yang sepatutnya saya lakukan. Saya akan diberi ganjaran dengan umur panjang, kesehatan, productivity, dan anak-anak saya akan mendapat manfaat. Saya akan menjadi sebahagian daripada kisah itu, seperti mana Ratu Esther menjadi sebahagian daripada kisahnya, kerana dia bersetuju untuk mengambil risiko dan mendekati Yacheshverosh. Jika saya melakukan bahagian saya, maka saya akan diberi ganjaran untuknya. Jika saya tidak melakukannya, saya akan mati secara rohani atau fizikal dan menjadi tidak relevan. Jadi, saya rasa apa yang saya pelajari daripada Tanya ialah, tugas saya adalah secepat mungkin dan selengkap mungkin mencari apa tujuan Tuhan untuk saya dan untuk penonton Anda dan untuk semua orang, Yahudi dan bukan Yahudi. Kita semua ada tujuan di sini. Dan kita perlu mengenal pasti tujuan kita dan cuba sedaya upaya untuk menjadi sebahagian daripada ketentuan Tuhan untuk kita, supaya kita dapat mencapai penebusan. Kita boleh menyambut Mesyiah. Kita boleh mendapatkan bait suci ketiga. Dan kita boleh membawa masuk zaman baru dunia yang akan datang. Tetapi kita perlu melakukan usaha itu. Dan usaha itu bukanlah dengan menentukan sendiri apa yang kita fikir maksud Taurat dan apa yang kita mahu agama Yahudi jadi. Kita perlu mencari tahu apa yang Tuhan beritahu kita tentang apa itu Taurat dan apa tujuan kita di dunia ini. David, ia memang luar biasa. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Terima kasih banyak kerana menjemput saya.